Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasallam. Allahumma rzuqna ilman nafi'an wa rizqan halalan tayyiban mubarakan wa amalan maqbulan wa sa'adatan darain. Allahumma alimni min ilmika al-makhzuni wa suni bi sirri ismika al-mahzun. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzan muslimin wal malaikati bi rahmatika. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا من بيده مقاليد الخير كله وإليه ترجع الأمر كله افتح علينا فتحا قريبا يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم افتح علينا فتحا قريبا وصلى الله على سيدنا محمد. الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Ustaz baca. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Muka surat 13 muka surat 13 baris yang ketiga, start pada matan yang barulah, wa aqsamuhu thalathatun. Okey muka surat 13 baris yang ketiga, start pada matan barulah. Qala musannif wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fi daraina amin amin rabbal alamin. Wa aqsamuhu thalathatun ismun wa fi'lun wa harfun, ya'ni anna ajza al-kalam allati yata'allafu minha thalathatu aqsamin. Al-awwalu al-ismu wa huwa al-ismu. Okey, silap. Al-ismu wa huwa ada gini betul. Al-awwalu al-ismu sebab dia berawal. Al-ismu. Betul. Dia tak ada pema. Betul. Tak sambung. Okay. Dia tak sambung dengan satu benda kan. Okey, al-ismu wa huwa kalimatun dallat. Al-awwalun. Kalau sambunglah, saya tak sambung ni. Ya, bermula yang pertama. Betul. Al-awwal al-ismu betul. Wa huwa kalimatun dallat ala ma'nan fi nafsiha walam taqtarin wala bizamanin wad'an ka zaidin wa ana wa hadha. Al-thaniyu al-fi'lu. Wasani ke asani saja? Al-thaniyu. Wasani tak ada waw Tak ada waw. Mulanya tak ada waw, mulanya ada waw. Oh, ustaznya ada waw. Ada waw. Okey. Ya, ada waw. Yalah. Ya, atau. Okey, wathaniyu al-fi'lu saja. Wathani al-fi'lu wa huwa kalimatun dallat ala ma'nan fi nafsiha wa qatarinat bi zamanin wa qataronat ifta'ala. Okey. Wa qataronat bi zamanin wad'an bi zamanin wad'an fa inna dallat tilkal kalimat fa in dallat tilkal kalimatu ala zamanin madi fahiyal fi'lu al-madiyu nahwu qam. Sebab dia tu dia berat, dia tak boleh sebut fi'il madi saja. Okey. Fahiyal fi'lul madi nahwu qama wa in dallat ala zamani yahtamilul zamanin. Dia tak boleh jalan idafat sebab dia lepas dia zaman itu sifat kan. Okay. Yahtamilu.
ala zamanin yahtamilul halu Hala. wastiqbalu. Hala yahtamilu Sebabnya dia jadi zaman. mafhum yahtamilu. Okey. Yang kita tu ada baris tak? Kita tu tak ada ada. يحتمل حال واستقبالا فهي الفعل المضارع نحو يقوم وإن دلت على طلب شيء في المستقبل فهي Fil الفعل mustaqbali. في المستقبل فهي فعل الأمر نحو قم. Terus ya, al-thalithu al-harfu wa huwa kalimatun dallat ala ma'nan fi ghairiha nahwu ila wa hal wa lam. Okey, situ. Multi station dah sampai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Wa aqsamuhu. Ni dia dah kita pergi ke matan balik. Jadi kita dah habislah pembicaraan kita. Al-kalamu huwal lafzu al-muraqqabu al-mufidu bil wad'i. Takat tu. Kita panggil kalam. Kemudian dia nak hurai pula. Wa aqsamuhu. Jadi waw tu dia panggil waw istinaf lil bayan. Waw istinaf lil bayan. Seolah-olah orang tanya musannif, ma aqsamul kalam. Seolah-olah orang tanya musannif ka'ai. Ka'an yang seolah-olah orang kam dipanggil kam aqsamul kalam. Berapakah pembahagian kalam itu? Seolah-olah ada orang tanya musannif. Sebab apa? Sebab kita faham daripada waw tu. Dia soalan tak ada. Soalan tu tak ada. Tapi macam mana kita boleh takdirkan soalan tu? Sebab kita faham daripada waw. Waw tu dia panggil waw istinaf lil bayan. Apa waw istinaf lil bayan? Al-wawu al-waqi'atu fi su'ali muqaddarin. Waw yang jatuhlah ia waw di atas soal yang ditakdirkan. Soal tu kita kena buat andaian. Kena takdirkan sendiri. Dia tak ada tulis. Kalau buat tulis ni semua, banyak kitab ni. Nampak Ustaz? Okey. Seolah-olah orang tanya musannif, wahai musannif, berapakah pembahagian kalam itu? Musannif pun jawab, wa aqsamuhu. Dan bermula bahagian kalam itu. Jadi di sini ni aqsam dengan mana ajza. Seorang kata wa aqsamu ay wa ajza'uhu. Dan bermula juzuk-juzuknya, juzuk kalam. Itu dia. Dan bermula juzuk-juzuknya, juzuk ni bahagian lah. Dan bermula bahagian-bahagiannya, bahagian-bahagian kalam. Khobar salah satun. Dia ni tengok. Jadi dia mai datang dengan salah satun. Dia ada 3 je. Ke kalam kena lebih tu lagi. Tengok. Ismun wa fi'lu wa harfun. Ada lagi tak selain dari 3 bahagian kalam ni? Ada lagi tak? Ada lagi tak? Tak Zul? Tak ada. Dia tak ada dah yang keempat. Tapi ini dia masuk kaedah apa ni?
Wa aqsamu, dan bermula bahagian-bahagiannya, bahagian kalam, juzuk-juzuknya, juzuk kalam. Ialah salah satun. Soalan kata wa ajza'u kal aksami. Soalan kata juzuk tu seperti kisim. Dia kisim ni macam besar sikit. Kan kalau orang tanya, kalau kita masuk universiti kalau orang pernah masuk U lah. Dia kata kalau masuk kalau dekat universiti, ni kisim apa ni? Bahagian apa ni? Kismun usuluddin. Kisim. Bahagian lah. Kita sebenarnya bahasa Arab ni sebenarnya kita duk cakap dah sebenarnya. Kisim apa? Saya kisim hadis. Saya kisim ekonomi. Bidang, kita panggil bidang. Tapi kisim tu bahagian. Dia umum, dia besar sikit. Kalau juzuk ni dia rendah sikit. Habis itu. Tapi kita tak mau bahas kod mantik, dia tinggi sikit. Dia ada perbahasan, dia panggil taksim kulli ila ajza' dengan juz'iyat. Dia sebenarnya di sini ni dia panggil idafa aksam kepada hu tu. Idafa kalau domir tu rujuk pada al-kalam, itu dipanggil taksimul kulli ila ajza'ihi. Kalau dalam ilmu mantik. Dalam ilmu mantik dia panggil, dia ada dua. Satu taksimul kulli ila juz'iyat. Kalau taksimul kulli ila ajza', itu dengan mana pembahagiannya di bawah tu tidak ada dah. Hanya 3 tu saja. Itu dia panggil taksimul kulli ila ajza'ihi. Tapi kalau kita kata taksimul kulli ila juz'iyatihi, di bawah tu ada banyak pembahagian. Contoh kita kata al-hayawan. Bila sebut hayawan tu, banyak afrad dia, banyak dalam bawah tu. Setiap bawah tu banyak. Hayawan tu apa? Faras, kuda, harimau. Kalau insan pun masuk juga hayawan. Masuk tak? Masuk. Sebab apa? Sebab dia hayawan ni dipanggil hayawan natik ni, panggil kalau ikut hayawan natik dia panggil bukan kata sebut binatang, sesuatu yang mempunyai nyawa. Bila ada nyawanya, binatang ni nyawa tak? Ada nyawa tak? Bukan nak kita cakap binatang yang bertutur, tak kena. Dia kalau ilmu mantik dia tak kena cakap binatang yang bertutur, yang bercakap. Mak kata mak manusia sajalah, memanglah kena pada manusia saja. Tapi kalau umumnya hayawan natik tu maksudnya sesuatu perkara yang ada, yang bernyawa. Tu. Kalau setengah tok guru dia terjemah gitu. Jadi idafah aksam kepada hu tu dia panggil taksimi kulli ila ajza'. Maksudnya di bawah pembahagian itu tidak ada lagi dah selain daripada 3 ni je. Tak ada lagi yang keempat dah. Bila sebut bahagian kalam ada 3 ni ya. Isim, fi'il, haraf. Tidak ada yang keempat, tak ada dah. Dipanggil taksim kulli ila ajza'. Kalau taksim kulli ila juz'iyat, di sana pembahagiannya ada banyak. Sebab itulah kaedah dalam ilmu nahwu dipanggil al-ikhtisar. Apa kaedah dia? Al-ikhtisar fi mawdi'il bayan yufidul hasra. Al-ikhtisaru fi mawdi'il bayan yufidul hasra. Kaedah kita dia kena tambah sikit wa aqsamu salasatun ay duna ghairiha. Tambah sikit lagi Ustaz Nuzul. Apa tadi Ustaz? Al-ikhtisar fi mawdi'il bayan yufidul hasra. Yufidul hasra. Tapi sebelum kita nak cakap al-ikhtisaru fi mawdi'il bayan yufidul hasra, salah satu tu kena tambah sikit di tepi tu. Salah satu ay duna ghairiha. Duna ghairiha. Nanti tolong kita buat nota sikit lah.
Kalau apa jemaah tak tahu. Alhamdulillah, terima kasih banyak pada Ustaz Nuzul kita. Jemaah, alhamdulillah. Syukran sebab kena tolong buat nota. Baik. Maksudnya bermula bahagian-bahagian kalam itu ialah 3. Yakni duna ghairiha. Tidak selain daripada 3. Ada 3 tu je. Sebab apa? Masuk kaedah al-ikhtisar fi mawdi'il bayan yufidul hasrah. Al-ikhtisar. Kita meringkaskan pada tempat nak menyata. Sebab apa? Ni tempat ni nak menyata dah. Kita meringkaskan kata ada 3 ni je. Itu memberi faedah akan hasar. Ustaz Nuzul. Apa maksud memberi faedah akan hasar? Seolah-olah kata gini, Ustaz Nuzul. Seolah kata gini. La yakunu aqsamul kalam illa salasatan. Seolah-olah ikhtisar gitu. Hasar gitu. Soalan kata, tidak adalah pembahagian kalam itu melainkan 3 ni saja. Nampak Ustaz? La yakunu. Kita faham dari sini. Kita buat. La yakunu aqsamul kalam illa salasatan. Tidak adalah pembahagian kalam itu melainkan 3 ni saja. Kita panggil yufidul hasar. Itu dia. Nampak Ustaz? Okey. Ya. Habis tu. Dia kalau dalam mantik dia bahas. Dia apa? Kullu juz'u kulliyah juz'iyah kulli juz'i. Ini bahas tu. Kalau kul saja ma fuhima minhu al-ishtirak. Barang yang difaham pada kul tu ada pembahagian. Kalau kulliyah subutul hukmi li kulli wahidin. Ni panjang. Tapi saya tak mau bahas mantik. Nanti kita ngaji mantik boleh bahas ni. Mantik ni payah. Dia mantik ni dia tiap-tiap dalam ilmu tu dia ada. Sebab apa? Sebab dia dalam ta'rif. Dia bab mu'arraf, bab ta'rif dia ada. Mantik. Ustaz. Lepas tu nak kita kena ngaji belaka. Nahu, sarah, mantik, balaghah tu itu yang asas tu wajib kena belajar lah. Orang kata mantik ada ke dalam Quran? Ada mantik. Cuma kita tak boleh nak tatbik, kita tak boleh nak praktik sebab kita tak pernah belajar. Kalau belajar senang je. Dia mantik ni kata guru, sebenarnya dalam ilmu apa-apa yang paling payah nahu sebenarnya. Sebab nahu ni banyak. Banyak. Betul payah nahu. Kalau habis Ustaz kata sorah tak payah ke? Mantik tak payah. Payah juga tapi cabangan dia tak banyak. Yang nahu ni banyak cabangannya. Sebab tu nahu ni kena ngaji lama. Dia kena makan masa lama sikit. Okey, baik. Kemudian, mana dia isim fi'il haraf? Ismun wa fi'lun wa harfun. Ismun tu nak i'rab jadi apa tu? Ustaz Najib. Badal. Badal apa? Badal ba'd min al-kull. Badal pada mana? Dia kata salasatun. Badal pada salasah. Baik. Terima kasih Ustaz. Ismun wa fi'lun wa harfun. Jadi fi'lun ataf pada ismun. Wa harfun, waw tu ataf pada ismun. Habis itu. Dia kalau badal dia tak sah lagi tu. Tak Najib. Tak sah lagi. Sebabnya dia kena ada, dia panggil, memang kita panggil salasah mubdal minhu. Dia kena ada domir yang rujuk kepada salasah. Soalan kata ismun ay minha wa fi'lun ay minha.
Kalau kita kata badal mata ismun apa? Yang ni setengah daripada salasah. Wa fi'lun minha, ini setengah daripada salasah. Benar. Takdir dia gitu. Minha. Lepas tu kata takdir payah ha. Dia kata dia kalau kitab ni kalau orang boleh baca faham, itu semua orang boleh. Tapi kalau nak baca takdir ni payah. Takdir ni payah Dia kena perhati lama. Lepas tu kalau kita baca tu dia tak lepas dari takdir. Kita kena takdir kat mana pun. Tak boleh kita memahami kita setakat tu je. Dia makin tatbik kitab gitu Dia tak boleh lepas gitu je. Habis itu. Baik. Takdir tu. Dia mestilah kita takdir minha tu haraja serta majrurnya kembali kepada mubdal minhu. Nampak tak Haji? Haraja serta majrurnya serta domir majrur tu itulah tu lah. Nampak tak? Majrur yang kembali kepada mubdal minhu, iaitu kena pada salasah. Itu dia. Baik, habis. Yakni yakni kita tahu dah. Yakni wazan berapa Ustaz Najib? Yakni wazan apa? Fa'alah. Apa maksud saya? Dia punya fi'il dia punya fi'il madhi dia apa? Ana yakni. Jangan baca a'na, tak kena. Itu a'na yu'ni. Af'ala yuf'ilu. Dah. Ni ana yakni. Ana yakni fi'il sulasi tu yang keberapa tu? Ustaz Najib? Fi'il sulasi ana najib. Fa'alah. Yalah, fi'il sulasi keberapa? Semua fi'il sulasi ada 6. Dia duduk ke berapa ni? Baru belajar. Ustaz Nuzul dah tergelak tu. Nak dah liar mata dah, nak buka kitab dah. Tak buka. Tak buka. Oi. Okey, Ustaz Nuzul. Yang ketiga. Ana yakni. Fi'il sulasi apa tu? Fi'il sulasi nombor apa? Nombor tiga. Yang ketiga, bab yang ketiga. Bila bab yang ketiga dia ada haraf halak. Mana haraf halak dia? Ainu. Kata dah. Kita boleh tengok. Nampak tak? Perhati tak? Kita boleh tatbik. Nampak tak Ustaz? Kita boleh praktik dekat nahwu pun ada surah dia. Kalau seorang tanya, ana yakni tu apa ana fa'ala yaf'alu. Dia bab yang berapa sulasi mujarrad? Sulasi mujarrad bab yang ketiga. Sebab dia huruf halak. Sebab apa panggil bab yang tiga? Sebab dia ada huruf halak. Ain tu. Orang dengar, jelas. Tadbik itu habis, senang beres tu. Habis. Faham ke? Ustaz Haji? Baik. Yakni mengkendakilah ia musannif. Bila ana yakni dia muta'addi dengan haraf apa? Ustaz Nuzul. Ni tak tahu. Baru ni kita dah ana yakni. Ustaz Haji, tolong, minta tolong. Dengan ayat. Belajar dah baru ni. Baru ni yakni baru ni ada. Dia takdiah dengan apa? Ana yakni. Dengan dia perlu dia takdiah dengan apa? Pada al-kalamu wala zul bil wa'ni yakni anal kalama. Dulu bagi dah. Ana yakni dia mutakdiah dengan yin ada ke? Huruf ba. Ada yin ada, yin tak ada. Nanti ya. Huruf ba. Yin tak ada. Kak ini boleh jawab tak? Huruf ba kan? Takdiah dengan huruf ba. Ingat saja. Dia tak boleh pergi terus gitu. Yakni ana dia.
dia mesti ta'diyah dengan huruf ba yang kembali kepada domir dia rujuk pada pada mana? Salasah. Ataupun kita kata yakni aksam. Mengenakilah ia yang musannif bihi, yakni ataupun kita kata dengannya bi apa? Bi al-mazkur minis boleh juga. Ataupun bi salasah boleh. Biha a'ni biha. Mengenakilah ia yang musannif biha ai bi salasah tu dengan 3 tu anna takwil masdar jadi maf'ul pada kata yakni. Akan bahawasanya anna ajza al-kalami, akan bahawasanya juzuk-juzuk kalam itu anna ajza al-kalami, bahawasanya juzuk-juzuk bagi kalam itu, kalam mana? Sifat pada kata kalam. Allati yata'allafu minha. Jumpa pula allati dah. Jumpa pula allati yang yata'allafu. Baik, saya nak tanya Ustaz Nuzul. Allati tu isi apa Ustaz? Isim isyarat. Isim syarat. Dah isim mausul, isim syarat. Isim mausul. Bila isim mausul, tiap-tiap isim mausul berhajat pada musyarun ilaih. Musyarun ilaih. Isim mausul musyarun ilaih. Bukan. Silah. Silah dan mausul. Silah dan mausul. Isim mausul. Isim mausul berhajat pada apa? Okey, talian hayat Ustaz Najib. Muftaqara ila silah wa a'id. Silatin wa a'idin, jangan berhenti dekat tu, nanti jadi luatul rabi'ah tu. Luatul rabi'ah tu dia tak ni nanti orang boleh cam kan. Kalau orang cam tu rabi'ah ni dia ni lah. Muftaqara ila silatin wa a'idin. Okey, baik. Alati tu isim mausul, mana silah dan a'id dia Ustaz Nuzul? Allati ta'alafu, allati min thalathatun tu a'id. Minha salasatun ya ta'alafu. Ya ta'alafu. Allati tu apa? Silah dia tu salah satu lah. Ustaz Najib tolong. Dia punya silah dia tu jumlah ya ta'allafu minha. Tu kembali dia a'id, dia kembali kepada allati tu. Tu a'id. Dia kembali pada allati. Yang tersusunlah daripadanya. Tak kena tu. Kalau kita kata dia kena iza sahal makna sahal i'rab, tengok. Sesungguhnya juzuk-juzuk kalam itu yang tersusunlah ia allati minha minal ajza. Tapi kalau silah a'id tu mestilah kembali pada allati. Nampak tak? Sebab tu Ustaz Aziz, kalau kita kata tu kembali pada allati, tengok. Al-kalam mana? Juzuk bagi kalam. Juzuk bagi kalam mana? Yang tersusunlah daripada allati. Tu kena Ustaz Aziz. Maknanya tu rujuk pada allati, tapi yang kembali pada ajza'u kalam. Nampak Ustaz Aziz? Jadi ya ta'alaf tu jumlah tu dipanggil silah. Min ha tu rujuk ke a'id dia kembali pada kepada allati.
Tu dia. Nampak lagi Ustaz Azwan? Okey. Okey. Anna ajza al-kalam millati tu ya ta'allafu yang tersusunlah daripadanya. Ini macam tak sedap juga Tak kena rasa tu. Sebabnya, sebab apa? Sebab ya ta'allafu domir tu rujuk pada mana? Mana boleh lepas gitu? Pada salah satu ni. Tak, gini. Allati ya ta'allafu. Ni. Yang tersusunlah ia allati minha min ajza'il kalam. Dia akan cakap gitu Ustaz Ajib. Jadi gini. Ya ta'allafu tu jadi silah aid dia domir mustatir ya ta'allafu kembali pada allati. Dia kena gitu Ustaz Ajib. Tak sah kita buat gitu sebab fa'il dia tak ada. Muannas Ustaz. Allati tu bukan muannas. Allati muannas. Ya tu muzakkar. Sebab minha. Kalau kita kata nak bagi sah tu, sebab apa panggil allati? Dia sebenarnya allati tu nak sifat pada kata al-kalam ke nak sifat pada ajza? Ajza. Bila dia sifat ajza, maksudnya dia nak meraihkan apa? Ustaz Ajib, semalam kita beritahu. Marji ilahi. Dia nak kembali dia nak meraihkan marji ilahi dah. Tapi kalau kita kata allati ya ta'allafu minha, yang bersusun daripada allati, jadi dia tak tahu nak sedap mana tu. Ya, salah satu aqsam tu itu fa'il bagi ya ta'allafu kan. Itu jadi khabar pada kata anna. Tapi dia ya ta'allafu. Sebab tu saya cakap tiap-tiap fi'il dia bahajak pada fa'il. Boleh ada fi'il saja tak ada fa'il Ustaz Ajib? Jadi maksudnya ya ta'allafu tu itu fa'il bagi salah satu aqsam kan. Sebab dia dipisahkan oleh minha tu, jadi dia yajuz dengan bilya. Dah. Sebab tu kita kena ambil rujuk domir mustatir tu. Sebab apa? Sebab salah satu aqsam itu dipanggil khabar pada kata anna ajza'ul kalam. Itu. Macam ni. Salah satu aqsam khabar bagi anna ajza'ul kalam. Khabar bagi anna. Sesungguhnya juzuk-juzuk bagi kalam itu ialah ada 3 bahagian. Kalau kita kata ya ta'allafu tu salah tu jadi fa'il, apa khabar dia nak mana? Takkan nak kata khabar ya ta'allafu tak kena. Nampak perhati. Dia bukan mudah tu. Sebab tu kita kata ya ta'allafu tu mestilah domain mustatir ni rujuk pada fa'il. Kembali pada allati. Allati, nampak tak? Yang tersusunlah ia allati minha daripadanya minat ajza. Dia cakap itu Ustaz Najib. Bau sah. Tapi ya ta'allafu tu kan muzakkar. Macam mana boleh? Tapi kita bukan allati tadi tu dia meraihkan ajza. Dia marji ilaih. Jadi yang selepas ya ta'allafu tu dia panggil sifat tu dia panggil apa? Meraihkan apa? Yang ke depan dia tu maksudnya dia tak meraihkan pun tak apa. Tak mesti, macam contohlah al-kalimatu huwa. Dia tak main dengan hiya. Dia tengok marji dia di sini dia meraihkan marji ilaih dia. Nampak Ustaz? Sebab ya ta'allafu memang kita kata dia tu muzakkar. Asalkan dia tak kata ta'allafu. Asal dia gitu kan? Kenapa ya ta'allafu? Tak boleh letak musannif. Tak bersusun nak ia musannif tak senang. Tersusun takkan musannif tersusun. Ya sebab kaedah kita isim Ustaz tanya kalau ya ta'allafu tu domir mustatir daripada kalam minha tu aid kepada allati tu. Itulah nak sebut macam tu tadi. Tersusun kalam daripada juzuk-juzuk.
Nanti jap. Yang tersusun lah ia kalam minha mina ajza. Tapi dia kena rujuk pada itulah. Kita ambil daripada khobar terus. Tapi kita ambil pada mudah pada kalam. Dia akan ikutkan pun. Yang bersusunlah ia. Sebab tu kan mudah fi'lan banyak juzuk. Bahawasanya juzuk kalam itu yang tersusunlah. Ia al-kalam. Minha minalati. Jadi kalau nak buat gitu, dia panggil mana kata rujuk domir tu dia panggil jaratus silah. Ala ghairi apa? Jaratus silah ala ghairi ma hiya lahu. Kena tak Yen? Kalau baca gitu. Sebab asalnya patut ya ta'lafu kembali pada alati, tapi kita kata minha tu pada alati maksudnya masuk kaedah jaratus silah ala ghairi ma hiya lahu. Kalau gitu. Ke mana Yen? Nampak situ dah. Dia kalau ikutkan, kalau kita baca lagu tu, maksudnya dia panggil jaratus silah. Maknanya berlakunya silah tu bukan pada tempat dia. Nampak tak? Boleh jadi, boleh kena. Maksudnya ya ta'allafu yang bersusunlah ia al-kalam minha min ajza. Tapi masuk kaedah jaratus silah ala ghairi ma hiya lahu. Jaratus silah jarat asilatu ala ghairi ma hiya lahu. Nampak kaedah tu Ustaz Haji? Kenapa nampak tu kaedah tu Yin? Apa Ustaz? Yin? Ha? Apa? Dia kena pakai hak tu lah. Rasa kalau pakai hak tu. Nampak kat situ. Kalau itu dia kena pakai hak tu dah. Kalau mana kata minha, kalau sebut minha alati tu, tapi dia panggil jaratus silah ala ghairi ma, sebab menghubungkan silah. Tapi bukan pada tempat dia. Kena juga. Kena. Hak tu kena nampak tu. Dia salah satu aksam itu kena dia khobar mata dah tu. Di situ. Yakni anna ajza al-kalami allati yata'allafu miha. Yang bersusunlah ia al-kalam. Kalau kita cakap bersusunlah ia juzuk kalam minha minalati. Takut tak sah, nak sah tu jadi. Yang bersusunlah ia alati, yang bersusunlah ia al-kalam daripada juzuk-juzuk. Dia molek gini. Yang bersusunlah ia alati, sebab alati tu kembali pada kalam. Sebab Yen. Memang tak boleh nak bertujuk kalam tu tak boleh Yen. Betul lah. Ya ta'allafu yang bersusunlah ia alati minha minal ajza. Nampak situ lah. Sebab alati tu kembali pada kalam juga. Tapi kalau ikut alati mana ajza Yang bersusunlah ia alati minha mina ajza. Itu juga. Nampak kat situ juga. Yang bersusunlah ia alati. Kita bahas alati tu sifat pada mana dulu? Ambil hak tu lah. Yang bersusunlah ia kalam minha mina ajza. Daripada juzuk. Tapi makna kata alati tu tak ada kembali pada dia balik Maksudnya panggil jaratus silah ala ghairi mahiyalah. Kaedah situ lah. So kaedah tu Ustaz dia mengesahkan walaupun alati tu sifat lagi kalam tapi dia berbeza. Dia punya... Dia panggil menghubungkan jarah ni berlakunya silah tu bukan pada tempat dia. Asalnya ya ta'allafu kembali pada alati. Tapi bila kita minha tu jadi minha tu lah yang menghubung pada alati. Nampak tak kaedah tu? Habis. Al-kalam.
Biasanya sepatutnya Sebab kalau nak kembali kepada al-kalam tu al-kalamul ladzi. Al-kalamul betul ladzi. kalamul ladzi. Tapi ni dia kata tak, sebab kata ana ajza al-kalam allati tu sebab dia sifat pada ajza. Sebab dia ajza lah, maksudnya tak sah lah kalau kita jadi sifat pada kalam tu kan. Dia kena sifat Sebenarnya kalau dia. ikutkan ya ta'allafu yang bersusun lah ia kalam tu tak nak sedap sebenarnya. Makna tu sah tapi tak nak sedap rujuk domir itu, tapi kalau nak rujuk situ juga boleh, tapi panggil jaratus silah ala ghairi mahyalahu. Tu kena kaedah tu. Kaedah tu yang membantu tu. Kaedah tu yang membantu tu. Itu. Habis Anna ajza al-kalam tu salah satu aksamin. Ialah 3 bahagi. Mana 3 bahagi? Al-awwalu. Bermula yang pertama. Al-awwalu bermula yang pertama ialah al-ismu. Ialah isim. Apa dia isim? Wa huwa al-ismu. Di sini domir rujuk boleh, al-ismu boleh, wa huwa al-awwalu pun boleh. Dia gini-gini, dia mausul dia hazah tu, Ustaz Ajib. Asalnya al-qismul awwalu al-ismu. Dia kata itu Ustaz Ajib. Asal dia gitu. Al-qismul awwalu al-ismu. Tapi dia kata al-awwalu yang pertama. Apa yang pertama? Bahagian yang pertama. Kisah yang pertama iaitu al-ismu, isim. Al-ismu. Apa dia al-ismu? Wa huwa al-ismu tu domir huwa boleh rujuk pada al-ismu, boleh rujuk pada al-awwalu. Tapi kaedah kita ad-dhamir ya'udu ad-dhamir kaedah kita apa Ustaz Najib? Ad-dhamir ya'udu alal aqrab aula. Tu dia. Ad-dhamir yarji'u alal aqrab aula. Bermendhamir itu yang kembalilah ia di atas yang paling dekat. Yarji'u ilal aqrab, yang kembalilah kepada yang paling dekat, itu terlebih aula. Jadi kita rujuk pada al-ismu. Wa huwa al-ismu. Ni ta'rif. Wa huwa ini wa ta'rifuhu. Soalan kata dia hazarkan mudhaf. Wa huwa ini wa ta'rifuhu wa ta'riful ismi. Ta'rif bagi isim tu apa dia? Ni ta'rif bagi isim. Kalimatun dallat. Ialah kalimah. Ta tu bagi talil wahdah. Ialah kalimah. Kalimah mana? Dallat. Sifat pada kata kalimatun. Dallat kalimah yang menunjuklah ia kalimah. Ala makna. Di atas makna. Jadi kalimah itu menunjuk di atas makna. Makna fi nafsiha. Dia panggil fi itu fi sababiyah tu. Ini sama-sama lah. Dia panggil fi sababiyah. Ini bisababi. Bisababi nafsin. Idofat nafsi kepada hatu dipanggil idofat lil bayan. Seolah-olah kata gini. Jadi gini ingat. Ala tu nak takluk pada mana? Dalat. Satu. Fi tu nak takluk pada mana tak? Fi tu nak takluk pada mana? Yin. Dalat tu tak? Boleh ke? Dua haraja takluk pada satu muta'alaq? Boleh asalkan dia bukan huruf jar yang sama. Kalau haraja sama boleh? Tak boleh. Tak boleh. Tak boleh. Dia dah sebut dalam kitab Taftazani, kalau haraja yang sama boleh tapi dengan makna yang lain. Dalam kitab Taftazani.
Syarah apa tu? Kita Taftazani bagi syarah matan izi. Zanjani, luar dalam Zanjani, luar Taftazani. Tak silap muka surat awal 15 apa, tak silap. Boleh dua harajat dia takluk pada satu muta'alaq. Walaupun harajat tu sama sekalipun tapi dengan makna yang lain. Kalau makna sama tak boleh. Kalau kata fi tu sama dua. Tapi fi tu kena fi makna fi sababiyah. Hani fi dengan mana fi zaraf. Tu boleh. Itu dalam kitab Taftazani ada sebut. Nampak lagi? Nampak Ustaz. Baik. Dalat ala maknan. Tunjuk-tunjuk di atas makna. Menunjuk binafsi fi nafsiha ai bisa babi nafsiha. Dia ada hadis tu lupa dah. Ian ingat Ian hadis tu. Yang pasal kucing tu. Al-hurrah apa fi apa? Ingat Ustaz Najib hadis? Tak ingat tak? Jadi hadis Nabi tu dia kata al-hurrah kucing itu dia pakai guna fi lah. Tapi fi tu dengan fi sababiyah. Bukan fi dengan mana zarah. Nampak tak? Dia ada hadis Nabi. Sebab hadis Nabi pun bukan terjemah pada semua. Kita semua jumpa fi pada semua. Dia kena ilat dia. Tengok dia lagu mana. Hadis Nabi pun sebab kita nak belajar nahwu ni nak kena tahu makna dia. Belajar nahwu ni pentingnya kita nak terjemah hadis dan Al-Quran tu dengan baik. Nak terjemah secara tafsili lah. Kalau kita terjemah secara tafsili, maksudnya terjemah secara tafsili kita mengenal kaedah nahwu. Kalau kita terjemah ikut dan tu, yang biasa terjemah tu, tengok kami tu terjemah secara ijmali je tu. Kalau secara tafsili itulah. Tak ingat hadis tu Allah Akbar. Ingat Yen, al-hurrah apa lah? Kucing tu, masalah kucing tu. Hadis Nabi tu. Asal dalam kitab apa ada bahas? Syekh Khalid ke apa? Dalam kitab tu, Ushmawi. Yen, yang telah tengok. Ini masalah ni. Kalimat tu dalam al-maknan tu dah tengok. Asal ada hadis Nabi situ ni tu. Dari situ dah. Tak ada nampak Ustaz. Ada? Tak ada nampak baca. Kan dalam Syekh Khalid lah. Syekh Khalid pun tak sebab dalam Symawi tak ada. Semua tak ada. Syekh Khalid tak ada. Syekh Kita biasa Khalid jumpa. tak ada. Jumpa kat mana Tapi syarah Jumiah jugalah. Tapi masalah ni lah. Dia bagi misal lah. Bukan kitab kecil tu. Dia kitab ni jugalah luas sikit. Nanti kita tengok balik. Tapi ada hadis tu lah. Masalah ni lah. Jadi fi tu benar fi sababiyah. Baik. Fi ni tadi muta'alaq dia dalat enggak? Dalat. Sebab dia harajah berbeza kan? Dari sudut makna dia sah. Dari sudut asalah. Tunjuk dengan sebab dirinya. Tunjuk. Kenapa tak jadi dia ni fi ni dia jadi apa? Muta'alaq bagi khabar mahdhuf. Kalimat dalat maknan kainan fi nafsiyah atau maknan yujad fi nafsiyah yang ada pada apa? Ni dengan makna zarah kan? Menunjuk kepada makna yang wujud pada itu macam ada khabar mana? Kalau kita jadi khabar fi tu ada khabar mana? Khabar mana? Dia muta'alaq bagi khabar mahdhuf. Apa yang muta'alaq? Dia dah ada khabar dah. Wa huwa kalimat tu khabar pada huwa. Fi nafsiha kan dia ni apa? Jar dia selepas nakirah tu dia apa? Az-zarf ba'da nakirah sifatun ni maksud sifat bagi makna tu. Jadi dengan makna nanti nak sah tak? Maknan yang ada lah yang makna tu dengan sebab dirinya, diri apa?
menunjuk kepada Dengan sebab dirinya. Nafsiha tu rujuk mana? Bisababi nafsiha. Ai fi nafsiha. Ini bisababi nafsiha. Rujuk mana? Ayin? Domeha tu ke Ustaz? Domiha rujuk mana? Ada kalimah tu. Kalimah. Kita tengok tera ni apa? Ustaz Najib. Kalimat yang menunjuk kalimat di atas makna. Tunjuk-tunjuk di atas makna. Makna mana? Makna yang adalah ia makna tu pada dirinya, diri kalimah. Kata makna tu di atas makna tu yang adalah di atas kalimah. Di atas diri kalimah. Kalimat yang menunjuklah ia kalimat. Makna kalau apa khabar mahzuf yujad kalau muta'allaq dia khabar mahzuf. Maksudnya dia muta'allaq dia muta'allaq bi khabar mahzuf tu kalau kita takdirkan ada makna yujad. Dia kata khabar mahzuf tu mana? Makna tu makna tu khabar mahzuf. Di atas makna yang kita nak tanya fi tu dia nak sangkut mana? Kalau nak kata khabar mahzuf dia nak khabar pada mana? Mubtada dia mana? Dia kata cerita habis awal dulu. Cuba Ustaz Najib berhati. Ya, ada makna. Bagaimana? Nak kata khabar mahzuf, mubtada dia mana? Kalau kita kata wahwa mubtada dia tak boleh sebab kalimatun dan khabar dia. Dia payah agak tu nak kena tanya balik ya. Cuba bagi tahu saya. Ya nampak tu ni. Rasanya Ustaz Najib nak ayat gini kot. Kita faham lah. Ustaz Najib nak ayat fi tu bertakluk kepada muta'allaq sifat yang mahzuf bagi makna tu. Sebab dia kata sebelum dia tu dia nak masuk kaedah dia lah ajmalu ba'dan nakira sifatun tu dari i'rab. Bukan tak khabar. Kita ayat khabar mana? Cari khabar mahzuf tu. Bukan khabar. Sifat-sifat. Khabar tu terpelik tu. Sebab kalau sifat tu nanti kalau sifat tu makna yang mana? Fi nafsiha. Yang adalah makna dalatan fi nafsiha. Dia kalau kita ambil sifat tu ambil sifat khusus. Makna yang menunjuklah ia makna tu fi nafsiha bisababi nafsiha dengan sebab dirinya. Diri kalimah. Kalimat yang menunjuk di atas makna. Menunjuk di atas makna. Menunjuk dengan sebab dirinya diri kalimah. Tu nampak tu comel lagi tu. Sebab dia sebab fi tu kita panggil fi sababiyah. Dia tak ada jadi sifat dah. Kalau yang tadi kalau takdirkan dia sebagai sifat, maksudnya contohnya kalau kita kata kalimat dalat ala mana ba tu tak ada lah. Mana ba tu kalimat dalat ala maknan yujadu fi nafsiha, maksudnya yujad tu kan dia jumalu ba'dal nakirah sifatun, maksudnya menunjuk kepada makna yang wujud pada dirinya. Yujad fi nafsiha. Makna yang didapatkan pada dirinya. Yang wujud pada, yang terdapat pada. Yujadu. Yang didapatkan. Dia tak pernah sedap mana tu. Makna yang didapatkan akan makna pada dirinya, diri kalimah. Jadi kita nak bagi sah makna tu. Sebab kalau kita cakap yujadu. Makna maknanya istaqilu fi. Tak ya Ustaz Najib dobit lagu tu ah. Yujadu. Tidaklah, tapi kalau tengok daripada macam dia punya